pembelajaran. Proses kamu untuk belajar pasal kehidupan. Apa dia tu? Terkejut saya, ingat siapa yang cakap ni. Okey, baik Okey, boleh adik-adik insya-Allah. Okey, kita teruskan dalam kita punya pembelajaran. Baik. Hari ini kita nak fokus, insya-Allah untuk yang hari ini kita nak fokus dulu pasal perkataan bahasa Arab. Pasal kalimah. Kalimah kita nak fokus pasal kalimah. Baik adik-adik. Okey, mengenali perkataan. Perkataan dalam bahasa Arab apa tadi? Saya sebut tadi. Kita sebut sama-sama. Kalimah. 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 Baik. Kalimah dalam bahasa Arab dia ada terbahagi kepada 3 bentuk. Dia ada terbahagi kepada 3 bentuk. Kamu tahu benda ni? Saya cuma ulang balik. Kita ulang kaji balik, refresh balik kan. Bengkel ni macam tu lah, dia nak cuci balik, nak ulang, nak bersihkan balik, itu namanya bengkel. Kalimah ni dia ada 3 bentuk. Apa dia? Yang pertama, namanya saya namakan dia sebagai kata nama. Yang kedua, kata kerja, dan yang ketiga adalah kata fungsi. Kata nama, kata kerja dan kata fungsi. Baik, kata nama dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isim. Isim. Pernah dengar tak isim ni? Pernah. Kalau kata kerja, siapa tahu? Fi'il. Kata fungsi ni apa pula? Harfun. Kata fungsi ni kita panggil dia harfun. Okey, sebut sama-sama. Isim. فعل Dan macam bunyi harf dengan harf. Baik. Ismun, fi'lun, harfun. Sebut. Ismun harfun. Okey, bagus. Cantik. Baik, secara umum kita ini kita ulang gaji sikit-sikit lah. Kita ulang gaji Baik, kata nama ni apa? Kata nama ni adalah menunjukkan kepada benda hidup, benda mati, perkara, sifat, masa dan tempat. Di benda hidup ni siapa? Macam kita lah, manusia kan? Manusia, binatang, tumbuhan. Benda mati ni, benda mati bukan benda hidup yang dah mati, bukan. Benda mati ni objek. Objek di sekeliling kita ni dia tidak bernyawa. Macam pen, meja, handphone dan sebagainya lah. Kipas, lampu, itu adalah benda mati. Baik. Perkara contoh macam ilmu, bahasa Arab, bahasa Melayu. Sifat, besar, kecil, kurus, gemuk. Masa pagi, petang, siang, malam. Tempat, bandar, kampung dan sebagainya lah. Jadi baik, semua benda itu dia ada nama. Contoh macam saya lelaki. Lelaki kan, saya dinamakan sebagai lelaki atas sifat-sifat saya sebagai lelaki lah. Jadi perkataan lelaki itu adalah kata nama. Kata nama, perkataan lelaki. Macam sini ada perempuan kan. Kenapa kamu diberikan nama perempuan? Sebab ada sifat-sifat perempuan. Maka perempuan itu adalah kata nama. Dinamakan sebagai perempuan. Saya dinamakan sebagai lelaki. Sebab tu nama ni kata nama. Saya sesuaikan terjemahan saya ni, saya sesuaikan dengan tata bahasa Melayu. Mana yang boleh sesuai, saya sesuaikan. Dengan tata bahasa Melayu supaya kamu faham fungsi dia tu. Baik, kata kerja pula. Kata kerja ni adalah menunjukkan kepada perbuatan, sifat yang mengandungi masa tertentu. Menunjukkan kepada sifat perbuatan yang mengandungi masa tertentu. Dia adalah perbuatan lah. Perbuatan. Jadi kata kerja dengan kata nama ni ada kaitan tak? Ada. Kata kerja tidak akan terhasil melainkan kata nama yang melaksanakan dia. Kata nama ni sebagai pelaku. Kata kerja tu perbuatannya. Macam tu. Baik, apa pula yang dimaksudkan dengan kata fungsi?
Apa yang dimaksudkan dengan kata fungsi? Kata fungsi ni apa? Kata fungsi ni adalah kata yang mempunyai fungsi tertentu di dalam ayat. Dia ada fungsi tertentu seperti kata sendi dan kata hubung. Kata sendi fungsinya sebagai sendi. Kata hubung fungsinya sebagai penghubung. Huruf ni, harfun ni, dia tidak akan ada makna tersendiri bila dia seorang. Dia kalau seorang-seorang kan, dia satu perkataan saja, dia tak ada makna pun dalam apa yang kita nak cakap tu. Contoh macam perkataan dari. Dari je kan, tak faham. Tapi bila kita gunakan dia fungsi dia sebagai sendi, maka kita akan bagi ayat contoh, Ahmad pulang dari kedai. Ahmad pulang dari kedai. Baru kita nampak fungsinya di situ. Dia berfungsi bila dia menempel di dalam ayat. Kita gunakan dalam ayat. Okey, baik. Fungsi ni dia banyak. Kita boleh gunakan dia fungsi sebagai sendi, fungsi sebagai penghubung. Kata sendi ni, istilah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arabnya huruf jar. Huruf jar, tahu huruf jar? Pernah dengar tak huruf jar? Pernah. Hafal tak? Hafal tak? Dia ada lagu dia. Min ila an ala fi ruba bi kali min ila an ala fi ruba bi kali min ila an ala fi ruba bi kali min ila an ala fi ruba bi kali. Tu huruf jar. Kamu hafal dengan lagu ke kamu hafal sendiri? Lagu. Apa lagu dia nak dengar? Arif ni tadi Arif ada lagu tadi ni. Tak reti lah Ustaz. Lupa. Oh, tak tahu. Lupa. Siapa yang nyanyi? Ustazah siapa yang nyanyi? Sekejap. Ustaz Aziz. Ustaz Aziz mana? Ustaz Aziz kamu lah. Guru kamu. Betul. Cuba lagu dia macam ni. Siapa yang ni? Penasyid, aku boleh. Cuba berdiri menasyid cepat. Siapa yang boleh? Cepat nyanyi je. Muka tak nampak. Semua bukan pakai nama sebenar kan? Ke nama sebenar sini? Oh, nama sebenar semua. Nama sebenar. Nama penyamar sini pula kan? Nama sebenar. Cubalah nyanyi sikit. Alah, tak sedap tak apa. Tak sedap tu belakang cerita. Paling teruk pun kena kutuk je. Kalau tak sedap. Faris ni macam sedap suara ni Faris ni. Faris Hakimi ni macam sedap suara dia. Cepatlah. Kongsilah sikit lagu-lagu. Kita nyanyi sikit. Macam ni lagu kamu? Tak ingat? Tak ingat Ustaz. Oh, tak ingat kesian Ustaz kamu ajar ni. Tak ingat ni macam mana ni? Perkataan dia ingat lah Ustaz. Perkataan dia ingat. Apa perkataan dia? Min, ila, ala, ala, ruba, kaf, lam. kaf lam. Ba tak ada ba. Ada. Bi kali kan. Saya panggil bi kali lah. Bi kali. Ba tu bi dengan ka kali. Saya gunakan terus lah. Bi kali. Okey, baik. Tak ada masalah. Itu adalah kata sendi ataupun huruf jar. Di huruf. Kata hubung. Kata hubung ni dalam bahasa Arab nama dia huruf ataf. Dan, wa, kemudian summa, apa lagi? Apa lagi? Kemudian apa lagi tadi? Dan, kemudian atau, adapun, bahkan, tetapi. Itu kata hubung lah. Dia sebagai penghubung ayat. Maka dia ada fungsi tertentu di dalam ayat. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz, boleh. Okey, bagus. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan apa nama ni? Kata nama kata nama dengan huruf. Baik, sekarang ni kita nak fokus kepada kata nama dulu, boleh? Kata nama dulu. Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Okey, saya nak pergi kepada ni dulu.
kata nama. Baik, abaikan bahagian kedua tu, abaikan dulu. Baik, kata nama dalam bahasa Arab, ini adalah pembahagian yang penting jugalah untuk kamu. Pembahagian yang agak penting. Okey, tadi kita dah bahaskan pembahagian kalimah, perkataan dari sudut bahagian mereka iaitu isim, fi'il dan juga haraf. Okey, sekarang ni kita nak bahaskan kata nama. Baik, apa dalam bahagian kata nama yang kita nak bahaskan adalah pembahagian kata nama dari segi ini dalam bahasa Arab. Apa sebutannya dalam bahasa Arab? Lelaki dan perempuan ni. Muzakkar wa muannas. Muzakkar muannas. Zaka wa mu'annas. Muzakkar muannas. Muzakkar dan muannas. Baik, muzakkar dan muannas. Kalau kita cakap dalam kata nama lelaki dalam bahasa Arabnya adalah ismun muzakkar. Ismun muzakkar. Kalau kata nama perempuan, ismun muannas. Ismun muannas. Baik, semua dah tahu ada masalah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan muzakkar? Muzakkar ini adalah menunjukkan kepada jantina lelaki. Kalau muannas menunjukkan kepada jantina perempuan. Dinamakan sebagai muzakkar dengan muannas. Boleh faham Okey, baik. Itu kalau perkataan yang ada jantina macam lelaki. Manusia kalau contohnya pelajar, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Kalau macam guru, ada guru lelaki dan guru perempuan. Tapi macam mana pula berkaitan dengan benda? Benda tak ada jantina. Benda ni tak ada jantina. Kita nak masukkan dia dalam muzakkar dan muannas. Macam mana kita nak masukkan dia? Kita nak masukkan dia melalui apa? Bukan sahaja maknanya menunjukkan kepada jantina lelaki, muannas pula bukan sahaja perempuan, tetapi muzakkar dia ada makna kedua. Muannas pun dia ada makna kedua. Makna kedua dia apa? Dia adalah tiada ta marbutah di ujung perkataan untuk lelaki. Kalau untuk muannas, dia ada ta marbutah di ujung perkataan. Baik, apa dia ta marbutah? Marbutah. Keluar tak? Itu dia ta marbutah. Ta marbutah. Ta bulat, yang bulat tu lah. Baik. Tadi secara tak langsung, ta itu adalah ta tanda kepada perempuan. Lelaki apa tanda dia? Bila dia tak ada ta, maka perkataan itu adalah perkataan yang muzakkar. Kalau yang muannas ni, kalau perkataan tu ada ta, maka dia adalah perkataan yang muannas. Dinamakan dalam bahasa Arab alamatut ta'nis, tanda-tanda muannas. Alamatut ta'nis ni ada banyak. Ada beberapa. Di antaranya ada tanda ta, lagi benda yang dan macam-macam lagi lah nanti kita akan perbahaskan berkenaan dengan alamatut ta'nis. Perkataan masjid. Masjid. Saya letak kat masjid. Masjid tu, okey, kalau tengok masjid tu, betul tak dia berada di tempat muzakkar? Betul. Betul ke salah? Betul. Okey, dia berada di tempat muzakkar itu adalah kedudukannya yang betul. Kerana dia berada di muzakkar bukan sebab dia tu jantina dan lelaki, bukan. Kerana dia tiada tamarbu, itu saja. Kalau macam pelajar lelaki, pelajar perempuan, boleh kita kata sebab dia adalah jantina dia lelaki, jantina dia perempuan. Maksud dia pun ada tanda lelaki, tanda perempuan. Tapi kalau masjid, dia berada di muzakkar kerana dia tiada tamarbutah. Kalau madrasah ni betul tak tempat dia berada di muannas? Betul.
Betul. Betul. Apa? Sebab dia ada ta marbutah. Tapi bukan bermakna sekolah tu maknanya dia berjantina perempuan. Dia tidak berjantina perempuan. Tetapi dia berada di muannas kerana dia ada tanda ta marbutah. Semua sekolah tu ada lelaki. Maka dia tetap namanya madrasah. Tapi kalau sekolah tu semuanya perempuan. Boleh faham? Boleh? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz. Okey, baik. Sekarang ni, Boleh. okey. Cuba salin sikit ni. Dalam buku kamu cuba salin sikit je. Salin ringkas je. Bahagian Dah. dia ni. Dah salin dah? Okey, kalau dah salin, okey, buka muka surat baru sebelah. Kamu pakai buku tulis yang panjang tu ke ataupun yang pendek ni macam ni? Pakai yang macam ni ke? Yang Ataupun jenis panjang. 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 Yang panjang. 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 Kalau yang panjang, kalau ada ruang kosong bawah tu boleh tulis bawah lah. Kalau buku yang pendek macam ni, yang kecil macam ni, bolehlah pakai, boleh buka muka surat baru. Okey, apa yang saya nak buat? Saya nak buat taburan. Taburan perkataan muzakkar dengan muannas. Baik, masih lagi kita berbicara berkenaan dengan kata nama. Baik, taburan perkataan. Apa yang saya nak kamu buat dalam buku kamu tu, tuliskan tajuknya taburan perkataan. Taburan perkataan. Tuliskan tajuknya kata nama je. Kata nama am tu tak payah, kata nama je. Am tu tak payah, saya tertinggal tu. Am tu tak payah. Kata nama saja. Kata nama saja. Am tu tak payah. Okey, lepas tu benda. Lepas tu tulis benda. Baik, apa yang kamu kena buat? Kamu buat macam ni. Gariskan tengah, panjang. Lepas tu buatkan tanda palang atas macam tu. Okey, ingat ni bukan salib. Bukan salib ya. Okey, yang sini kamu letak L dan sebelah sini kamu letakkan dia P. Siapa tahu L tu apa? Lelaki. Lelaki. P tu apa? Perempuan. Perempuan. Perempuan dan? Bukan perempuan dan. Perempuan. Okey, lepas tu kamu letakkan tanda dia macam ni. Kalau ta L tu letakkan ta, pangkahkan dia. Kalau P tu kamu letakkan macam tu, kamu tulis. Maksudnya untuk perkataan yang ada L dan juga P. Okey, baik. Selesai. Selesai. Siap? Dah siap? Sudah. Okey, perkataan pertama ni kamu dah tahu. Kita cuma tulis saja. Perkataan dia yang pertama, qalamun. Dah. Perkataan pertama, qalamun. Apa maksud qalamun? Pen. Sebatang pen. Qalamun tu maksudnya sebatang qalamun ni jadi qalamatun. Untuk muannaskan dia, boleh tak? Qalamun, kalau muannas dia qalamatun. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak boleh. Tak. Tak boleh. Siapa kata Boleh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Qalamatun. Boleh tak? Tak bisa. Tak. 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 Tak boleh.
Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini bukan yang berjantina. Benda dia tak ada jantina. Kita kena ingat benda dia tak ada jantina. Yang ada jantina ni manusia, haiwan. Okay, kalau manusia boleh kita letak lelaki dan perempuannya. Tapi kalau benda dia tak ada. Dia hanya ikut keadaannya yang telah diberikan nama. Contoh macam pen. Dia dah dinamakan sebagai qalamun dalam bahasa Arab. Kenapa dia tak ada ta marbutah? Sebab memang dia dah dipanggil tanpa ta marbutah. Maka dia adalah muzakkar kerana dia tak ada ta. Baik. Jadi kalau muannas kita kena ambil perkataan lain. Perkataan yang ada ta. Apa contoh perkataan yang ada ta? Kalau benda ni apa dia contohnya? Madrasah. Macam mimhatun. Kita ambil sini. Mimhatun. Sebiji ke sebuah tu? Sebiji pemadam tu. Salah tu. Sebiji pemadam. Mimhatun. Sebiji pemadam. Baik, mimhatun sebiji pemadam. Dia kalau pemadam L tak adalah mimhun. Kita letakkan mimhun. Tak ada. Sebab dia benda. Dia bukannya berjantina, tak ada jantina. Okey, dah tulis? Okey, kalau dah tulis, tulis perkataan seterusnya. Kitabun. Kitabun maksudnya apa? Sebuah buku. Sebuah buku. Okey, kitabun sebuah buku. Okey. Betul tak tempat dia di L? Betul. Betul. Okey, seterusnya. Haqibatun, sebuah beg. Tulis haqibatun, sebuah beg. Haqibatun, sebuah beg. Okey. Seterusnya. Maktabun. Maktabun, sebuah meja. Maktabun, sebuah meja. Maktabun, sebuah meja. Seterusnya. Mirwahatun. Mirwahatun ni apa? Kipas. Sebuah kipas. Sebuah kipas. Okey, baik. Mirwahatun, sebuah kipas. Okey, seterusnya. Babun. Babun ni apa? Pintu. Sebuah pintu. Okey, thalajah. Ais. Ais. Piti ais. Piti ais. Piti ais Okey, baik, dah siap? Dah Ustaz. Okey, kalau dah siap, okey, kamu matikan bawah tu. Matikan maknanya kamu garis bawah tu sebagai penutup kepada table tu. Okey, lepas tu buat bawah tu table yang baru. Buat table yang baru. Kata nama, tempat dan masa. Kata nama, tempat dan masa. Tu tak payah. Kamu bahagikan L dan juga P. L, P. Baik. Sama juga.
Cuma tempat ataupun tempat saja boleh tak tempat. Masa boleh, tak ada masalah. Baik, perkataan dia, kita ambil contoh perkataan dia adalah kita ambil contoh perkataan baitun, rumah. Dia sebenarnya lebih kurang objek juga ni, benda. Cuma saya kata tempat dekat sini macam rumah, pejabat. Saya consider tempat jugalah. Baitun, sebuah rumah. Ta yang besar tu bukan ta muannas ni, dia adalah ta maftuhah, terbuka. Baitun, sebuah rumah. Ghurfatun, sebuah bilik. Ghurfatun, sebuah bilik. Bilik. Okey dah? Dah tulis? Dah. Dah. Okey, masjidun, sebuah masjid. Madrasatun, sebuah sekolah. Okey. Yang bersuara ni okey lah, yang tak bersuara ni okey Yang senyap gini kan, saya tak tahu ni. Keadaan kamu ni okey ke tak okey ke? Risau juga ni, takut kan? Alamak. Okey, seterusnya. Makanun. Makanun maksudnya sebuah tempat. Makanun ni sebuah tempat. Seterusnya. Madinatun. Madinatun ni apa? Sebuah bandar. Madinatun, sebuah bandar. Sebuah bandar. Okey, masa kita ambil satu lah, masa. Contohnya masa apa? Masa tu dalam bahasa Arab zamanun. Masa tu zaman. Zamanun, masa. Sebuah masa. Macam itulah zamanun. Muannas dia contoh, bukan subuhun tu. Okay, tak apa. Nanti kan saya bagi lain ni. Saya terlupa nak edit tu sebenarnya. Sekejap saya tulis sebentar di sini. Kita pakai lailah lah, lailah. Lailatun. Maksudnya malam. Okey, siap? Siap. Okey, kita terus. Siap. Okey, matikan perbuatan tu, matikan. Table tu matikan. Okay, baik, kita buat manusia pula. Manusia. Okey, semua perkataan ni kamu dah tahu Cuma saya nak minta kamu tulis. Minta kamu tulis balik je. Baik. Bila kita kata manusia, dia ada jantina tak, lelaki perempuan? Ada tak jantina? Ada. Jadi contohnya kalau kita ambil perkataan okey, ini ini abun kan? Itu baru kita patah balik ke atas tu. Okey, ini tulis manusia manusia. LP. Okey, perkataan pertama talibun. Seorang pelajar. Bila talibun, ada tak pelajar perempuan? Ada. Akan jadi apa? Ada. Talibatun. Kamu dah tahu tulis tulis talibatun. Okey, seterusnya muallimun, guru. Muallimatun. Muallimun, muallimatun.
seorang guru lelaki, seorang guru perempuan. Okey, seterusnya jurutera muhandisun, muhandisatun. Muhandisun, muhandisatun. Siap? Siap. Terusnya doktor Tobibun, Tobibatun. Tobibun, Tobibatun. Ini semua kamu dah tahu dah ni. Saya nak minta kamu tulis je. Tobibun, Tobibah. Okey, siap? Dah selesai? Siap. Selesai. Dah. Siap. Siap. Kalau yang lain tu kalau malas nak sebut pakai suara, boleh sebutlah dekat message ni. Lepas tu dia dah siap Ustaz, dah siap. Message boleh. Biasa je saya. Saya risau nanti kan ada yang tak dapat ni je. Yang saya risau. Kalau yang apa nama ni, yang biasa-biasa ni bolehlah, saya tak ada masalah. Saya risau yang tak bersuara ni, saya risau ni. Istilah tak bersuara ni, dah siap ke tak siap ke ni saya tak tahu. Sebab kamu semua ni, sebab saya mengajar ni secara umum. Jadi mungkin ada yang kamu ni dah tahap dah tinggi sikit. Ada yang mungkin dia perlahan kan. Jadi saya risau yang ni lah. Siap Okay, baik. Kalau kita program dekat sekolah lah, mana kan tak ada sekolah ni. Saya suka kalau program macam ni buat dekat sekolah lah, tapi kita tak dapat kan. Biasanya saya akan gabung-gabungkan kamu. Dalam satu kumpulan tu, mana yang Allah beri rezeki faham cepat tu, kita gabungkan dengan yang Allah mungkin bagi rezeki lambat nak faham sikit kan. Gabungkan sekali. Jadi dia boleh bantu kawan-kawan. Jadi macam ni, saya risau lah ni, yang mungkin kat rumah tu senyap je kan. Saya risau lah ni. Tapi inilah cabaran ni kan. Cabaran kelas online ni macam ni lah. Saya risau kalau ada kawan-kawan yang orang kata pandai sikit kan. Yang Allah beri kelebihan, boleh faham cepat tu, saya akan dudukkan sekali. Dan kawan-kawan yang mungkin Allah berikan dia sedikit lambat faham, saya dudukkan sekali. Supaya boleh bantu-bantu, kita boleh bincang-bincang kan. Baik, sebab adik-adik kita nak berjaya ni tak boleh seorang-seorang. Kita nak berjaya ni kalau kamu tengok, kamu berjaya seorang tapi sekeliling kamu semuanya tak berjaya. Maknanya kamu gagal lah sebenarnya. Maknanya kalau boleh, kalau kamu berjaya, minta kawan-kawan pun berjaya sekali. Bersaing dalam keadaan yang sihat. Kamu nak ni dapat A, ni dapat A, bersaing sama-sama. Bantu kawan-kawan. Jangan tinggalkan kawan-kawan. Okay, baik. Dah siap Okey, kita ambil perkataan. Okay. Jangan matikan dulu. Sambung perkataan ni dekat bawah tu. Okay, perkataan dia apa? Contoh Cak Abun. Abun seorang ayah. Ibu seorang ibu apa? Umun. Amun. Umun. Umun. Seorang ibu. Umun. Terus, Umun. Okey, Umun. Abun dengan Umun. Baik, seterusnya seorang ibu lah. Seorang ibu. Akhun apa akhun? Abah. Abah. Abang ke abah? Abang. 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 Abang dah macam orang Pakistan. Abang nak baru beli kain ke abang? Seorang abang. Okey, baik. Seterusnya. Kakak. Ukhtun. Kakak beli kain lah kakak.
Ha. Okey. Lepas tu anak lelaki ibnun. Anak lelaki ibnun, anak perempuan bintun. Anak lelaki ibnun, anak perempuan bintun. InsyaAllah kita belajar perlahan, slow and steady sebab kita ada 10 jam kan. Kita akan belajar slow and steady. Bintun. Seorang anak perempuan. Jelas, rakan. Sodikun, sodikotun. Sodikun, sodikotun. Sodikun, sodikotun. Okey. Siap? Siap. 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 Kalau dah siap, okey, boleh matikan tutup table tu. Okey, kita nak masuk kepada yang seterusnya iaitu sifat. Sifat ni pun termasuk dalam kata nama. Sifat ni termasuk dalam kata nama iaitu apa dia? Contohnya macam cantik. Cantik, okey, buat baru cantik, buat baru kotak baru, cantik. Cantik pula sifat. Cantik dalam bahasa Arab jamil. Kalau untuk muannas jamil. Jamilatun. Jamilatun. Cantik. Baik. Seterusnya kabirun, kabirotun. Kabirun, kabirotun. Baik. Kalau macam mana kalau kita nak buat, contohnya dia awak cantik ataupun awak ni cantik sangat. Ada sangat, cantik sangat. Awak ni besar dengan awak ni besar sangat. Sangat tu jangan sangat. Jiddan. Jiddan. Contoh, Jiddan. awak ni besar sangat. Kabir, Kabiratun jiddan. kabirun. Kabiratun jiddan. Kalau ni kabiratun jiddan. Kalau sangat baik, sangat, awak ni sangat baik. Hasanun jiddan. Baik dalam bahasa Arab kalau untuk sifat lelaki sifat manusia, kalau baik tu sifat manusia kita pakai soleh. Dah dengar tak soleh ni? Soleh. Ya Benar. Allah, solehnya aku tengok dia. Ini calon apa? Calon. Man. Calon apa? Suami. Ya Allah, solehahnya saya tengok awak ni. Ini calon ni, calon apa? Isteri. Calon isteri, calon peperiksaan. Untuk dapat A. Ini cepat sangat nak isteri ni. Okay, baik. Solihun, solihah.
Okay, lepas tu rahimun, rahimah. Penyayang. Rahimun, rahimah. Rahimun, rahimah. Rahimun, rahimah. Baik, sudah? Siap Dah. Ya. Siap. Bagus. Siap. Okey. Kita nak masuk kepada seterusnya iaitu okey, kita masuk kepada kata tunjuk dahulu. Kata tunjuk. Baik. Kata tunjuk je. Kata nama khusus tu kamu padam. Kata tunjuk sahaja. Kata tunjuk. Jangan tulis kata nama khususnya, kata tunjuk. Nanti kita bicarakanlah lain. Itu nanti kita bicara nanti. Baik, kata tunjuk dalam bahasa Arab, apa dia? L dan P. Okey, contohnya, bila kita sebut kata tunjuk, kita nak menunjukkan benda, nak menunjukkan perkara ataupun benda ataupun manusia, kita nak tunjuk untuk adik-adik, sama ada kita tunjuk itu yang dekat ataupun yang jauh. Yang dekat apa kita pakai? Ni kamu dah tahu ni, dah belajar ni. Cepat. Yang dekat, yang dekat. Murib. Haza. Haza dan Zin. Hazihi. Hadihi. Haza dan hadihi. Haza dan hadihi. Okey, lepas tu perkataan zalika, Tilka. tilka. Zalika, tilka. Zalika tu jauh lah. Zalika bukan lagu Flow 88. Zalika, Zalika. Bukan lagu tu ya. Ini adalah Zalika, Zalika, tilka. Ambil lagi perkataan. Di sana. Di sana. Huna. Di sini. Huna. Huna. Ada tak pernah dengar tak lagu di sini? Di sini. Lagu Merdeka tu. Lagu Merdeka. Siapa tu lagu tahu lagu Huna? Hunaka di sana. Hunaka di sana. Lagu Merdeka. Siapa kata lagu Merdeka tadi? Cuba nyanyi sikit. Macam mana lagu dia? Di sini lahirnya sebuah cinta. Itu bukan lagu Merdeka. Lagu apa Ustaz? Lagu bahasa Arab lah. Pernah dengar tak lagu bahasa Arab dia? Saya tak tahu Okay, lah. bahasa Melayu dia di sini, bahasa Melayu dia macam ni. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Dalam bahasa Arab lagu dia macam ni. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ay makanin nahnu nafrah. Oweyo, huna nafrah, hunaka nafrah, fi ay makanin nahnu nafrah. La 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 la. Tak pernah dengar? Benar. Suruh dia orang nyanyi Ustaz. Jangan pernah dengar. Perempuan. Jangan nyanyi. Suruh dia orang nyanyi. Dia orang tahu. Ada yang Nyanyi perempuan. sama-sama. Saya tak reti. Nyanyi Perempuan sama-sama. yang reti. Perempuan yang lain pernah dengar dekat mana ni? Kat Kena belajar. Ustazah ajar. Siapa yang ajar? Ustazah mana yang ajar? Ada penceramah akan datang. Ustazah Amirah. Ustazah Amirah. Ustazah Amirah zaman ni. Ustazah Amirah zaman ni. Amirah salah. Okay, Amirah mana? Saya tak kenal. Ustazah Amirah. Ustazah Amirah Semahmu. Ustazah Amirah semahmu.
Okay, ada lagi tak Ustazah tu? Pindah. Dah pindah. Okay, nyanyilah sikit. Kamu nyanyi sikit. 1, 2, mula. Khadijah Ah, boleh ni, nyanyi tu. Jadi ketua. Siti boleh Siapa? lead. Siti Siti Khadijah. Khadijah. Boleh Siti mula, Khadijah. boleh Mana mula. Siti Khadijah? Siti Khadijah. Tafadhali ya Siti Khadijah. Di mana anda? Ada orang seru tu. Ustazah dah seru dah Aisyah tu. Yaakob pun boleh Ustazah. Aisyah Yaakob pun boleh. Malu-malu ni. Janganlah malu-malu. Kalau malu, kamu rugi. Bukan senang nak nyanyi ni dekat Google Meet. Okay, nanti kita nyanyi lagi. Okay, dah siap Dah. Dah Ustaz. Dah. Okay, kalau dah siap, kita nak belajar pula. Okay, kata ganti nama diri Kata ganti nama diri. Okay, baik. Kata ganti nama diri ni, okay, tadi kamu dah matikan kata tunjuk tu kamu matikan. Baik, kata ganti nama diri ni, kamu buat garis tengah macam ni. Lepas tu kamu buat apa? Sekejap. Okay. Bukan ni, sabar sekejap. Salah. Okay, yang ni. Saya tersalah yang tadi. Kamu buat macam ni. Okay, baik. Okay, dia ada LP juga. Cuma kamu letak garisan tengah macam tu. Bulat. Tak kisahlah bulat ke petak ke dekat tengah tu. Lepas tu kamu buat garis pemisah dekat tengah-tengah tu. Kamu buatlah kreatif sendiri-sendiri lah. Terpulang lah. Kamu nak guna satu muka surat pun boleh. Nak guna satu muka surat kamu tu. Tapi kalau yang panjang tu, buku yang panjang tu janganlah guna semua. Kan? Buku yang panjang tu gunalah separuh sahaja ke. Ini semua ada tak ni? 71 orang ni semua ada tak? Ke ada yang tak datang? Syahid di medan perang ada? Tak ada Okay, baik. Sekarang ni kita nak kata ganti nama lah. Kata ganti nama ni baik pertama sekali yang berada di hadapan tu di hadapan di depan. Yang tu belakang. Apa maksud ni? Maksudnya apa? Seolah-olah yang tengah tu diri kamu sedang berdiri. Okey, yang anak panah ke atas tu depan kamu dan yang belakang tu yang bawah tu belakang kamu. Kita nak latih kata ganti nama diri ni lah. Kita nak bertutur juga kan. Kalau kamu pun suruh minta saya ajar yang kalau bertutur ni juga ni. Okey, baik adik-adik. Okey semua. Okey, tengok dulu, jangan tulis dulu, tengok dulu. Dah siap belum ni? Dah siap belum? Buat yang ni. Dah. Okey, baik. Kita nak sebut perkataan dia. Dalam bahasa Arab bila sebut dia ni di belakang. Ghaib. Seolah-olah orang tu tak ada dekat depan kita. Kita bercerita pasal orang tu, dia. Jadi kita ambil belah kanan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia akan ada beza sama ada he dan she. Tapi dalam bahasa Arab perbezaannya apa dia? Kalau dia disebut sebagai huwa, sebut huwa. Huwa. Masing-masing dekat rumah. Dekat rumah kan. Okey, duduk tu tunjuk tangan macam saya kat belakang ni. Boleh buka saya punya Google Meet ni biar nampak terpampang muka saya. Letakkan muka saya di depan, saya nak tunjuk ni. Kamu kena ikut. Huwa. Seorang je. Okey. Okey lagi. Huwa. Hiya. Okey. Okey, cantik. Yang lambat tu mesti lain ni, lambat sikit kan? Okey. Huwa. Okey, tuliskan. Tuliskan. Tengok balik tadi saya bagi tadi, tengok tulis balik. Tuliskan huwa dan hiya. Kenapa huwa dan hiya ni kita tunjuk dekat belakang?
Seolah-olah kan kita mengumpat orang kan, orang tu kat belakang. Ada tak mengumpat daripada depan? Tak ada kan? Mengumpat belakang-belakang. Contoh. Nak bagi faham mengumpat. Dia tu kan. Dia tu beli kereta baru macam tu. Kau tahu tak dia tu beli kereta baru? Mana dia dapat duit? Kan macam mengumpat tu. Seolah-olah orang tu di belakang. Lepas tu kita tunjuk belakang. Ya. Maksudnya tak adalah mengumpat saja benda-benda baik pun kita cerita juga. Tapi cuma saya nak bagi tahu dia kat belakang lah. Maknanya kita berbicara dengan orang lain tapi bercerita pasal orang lain. Hiya. Okay, kalau depan ni apa depan? Yang mukhatab. Yang benda mukhatab. Depan. Anta. Macam orang apa sebut? Macam anta. Sebut macam orang Arab sikit. Anta. Sebutlah macam orang Arab sikit. Tunjuk. Itu melampau sangat. Enta pula jadi dia. Anta. Unta. Unta tu lain Okay, baik. Sebelah sini pula. Anti. Janganlah N sangat. Anti. Bukan Aina pula. Ana. Huwa. Okey, last sekali. Nahnu. Kami. Nahnu. Huwa. Hiya. Anta. Anti. Ana. Nahnu. Okey, ada yang tengah suara ni saya harap sebut rumah masing-masing rumah tau. Bahasa Arab ni dia kena sebut, dia kena tulis. Ada tak boleh tahu je. Saya tahu ni saya tak nak tulis lah. Tak boleh. Dia kena tulis. Okey, dah sebut dah Mahir dah baca. Okey. Dah, insya-Allah. Dah siap Tulis. Dah. Okey, baik. Baik, kita nak terus kepada sesi pembelajaran. Okey, dah siap salin Saya nak contoh. Dah. Ni pun dia ada lagu dia ni. Ada lagu rock sikit, lagu rock blues game. Dia ada lagu-lagu dia ni. Tak tahu lagu dia? Nak. Lagu dia kelakar sikit lah. Lagu dia macam lagu rock sikit. Lagu dia okey. Semua ikut dengan saya Semua ikut lagu dengan saya Kita tunjuk sama-sama. Hoa hoa ho.
Anti, anti. Anti. Anak. Nahnu, nah. No. Okey. Sekali lagi. Hawa, hawa, ho. Hey, Iya. adik, adik. Anaya. Nahnu. Habis hancur lagu. Okey, tak apa. Yang penting cakap sebut kan. Lagu hancur tak hancur tu belakang cerita. Okey, baik adik-adik. Okey, semua dah siap tulis Dah. Okey, hari ni saya nak ajar kamu kepada beberapa ni lah. Yang ni saya suka conteng-conteng sikit lah. Ini kamu akan nampak macam saya conteng sikit. Sekejap Nampak tak ni? Tak nampak? Nampak. 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 Dua kali sebut nampak. Okey, kejap. Saya ni dia punya bateri nak habis ni, kejap. Kejap Sekejap, saya ambil power bank sekejap. Saya terlupa nak cas saya punya ni. Baik adik-adik, kita hari ni kita nak belajar teknik bina ayat. Teknik bina ayat. Teknik bina ayat ni sebenarnya guru-guru kamu dah ajar dah ni sebenarnya. Nak salin ke tak? Boleh salin. Wajib salin ke Ustaz? Wajib. Kemahiran 1. Kemahiran 1. Kemahiran 1. Ayat kata nama. Okey, kamu selesa tak tengok ni? Selesa tak? Selesa Jelas Jelas. Saya suka mengajar macam ni. Saya lagi suka mengajar macam ni lah. Sebab kamu boleh tengok cara menulis ayat kata nama. Ayat kata nama. Baik, kita nak faham dulu apa yang dimaksudkan dengan ayat kata nama. Kata nama tadi faham tak? Apa dia kata nama? Faham. Kata nama tadi kita tahu kan. Sekarang ni kita nak buat ayat kata nama. Ayat kata nama. Apa dia ayat kata nama? Iaitu jumlah ismi. Bayangkan tak jumlah ismiyah? Yes. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni adik-adik, jumlah yang sempurna. Jumlah yang lengkap ataupun jumlah yang kita panggil jumlah mufidah. Ayat sempurna. Maksudnya bila kita kata ayat yang sempurna, maka orang faham apa yang kita nak sampaikan. Sebab bahasa ni adik-adik, dia satu je matlamat dia. Nak sampaikan maklumat, jadi maklumat tu orang faham. Jadi nak sampaikan tu, kalau kita sampaikan dalam ayat kata nama, jadi kita kena sampaikan dengan sesempurna yang mungkin. Okay, ayat kata nama, dia ada dua. Ayat kata nama dia ada dua pecahan. Dia ada dua pecah. Satu, saya namakan dia sebagai permulaan. Satu lagi penyudah. Apa nama ni Ustaz? Ayat kata nama, dia kena ada dua-dua ni. Satu permulaan,
satu lagi penyudah. Ini istilah yang saya pakai. Dalam istilah bahasa Arab, nama dia mubtada' dan khabar. Dia kena ada kedua-dua elemen ini, baru dia boleh menjadi jumlah yang sempurna. Jumlah yang baiklah ataupun jumlah yang lengkap, sempurna. Permulaan dan penyudah. Dalam bahasa Melayu, apa dia? Subjek dan predikat. Permulaan tu subjek, penyudah tu predikat. Pernah dengar tak? Subjek predikat. Pernah. Benar. Bagus. Okay. Saya gembira ni yang respon, yang tak respon ni okey Saya risau macam ni. Okey kot, insya-Allah. Okey, baik. Nampak tu ada ustazah tulis tu. Ustazah Fala tulis apa? Ustazah nak bagi hadiah tu, nampak tu. Bagi hadiah 5 orang. Saya bacakan je ni. 5 orang yang pelajar paling aktif untuk daurah ni dapat hadiah. Tak tahu lah hadiah dia apa kan. Nanti delivery lah tu kot ke rumah masing-masing nanti. Okey, baik. Izkal Ustaz, Izkal. Permulaan. Izkal nak apa Izkal? Izkal ni siapa nama ni? Ni nama samaran ni. Nama betul Ustaz. Nama betul. Okey. Nama betul dia apa? Izhaikal. Izhaikal. Okey. Izhaikal nak apa? Cakap dengan Ustazah nak apa? Hadiah kalau aktif. Tak apa Ustaz. Tak berani Okey, baik. Permulaan dan penyudah, subjek ataupun predikat. Baik. Bila kita nak buat ayat kata nama adik-adik, dia mesti ada permulaan dengan penyudah. Permulaan dan penyudah. Berapa perkataan Ustaz kena ada ni? Untuk permulaan dengan penyudah ni berapa perkataan kena ada? Sekurang-kurangnya permulaan 1 perkataan, penyudah 1 perkataan. Ada 2 perkataan ni, tapi perkataan ni mewakili permulaan, perkataan ini pula mewakili penyudah, ada 2 je perkataan. Maka dia sudah menjadi sebuah ayat yang sempurna, walaupun 2 perkataan. Tetapi dia dah melengkapi permulaan dan penyudah. Baik, contoh dia apa adik-adik? Contohnya macam ini sekolah. Ini sekolah tu adik-adik, dia sudah menjadi sebuah ayat kata nama yang sempurna. Kerana apa? Dia ada permulaan dan dia ada penyudah. Mana permulaan dia? Permulaan dia ini. Penyudah dia tu apa? Sekolah. Ini sekolah. Faham tak kalau saya sebut macam tu? Ini sekolah. Atau macam is tadi kan? Is, ini sekolah. Is faham tak? Faham kan? Faham kan? Bila ayat itu sempurna, orang akan faham. Tapi bila hilang salah satu punca tu, maka dia akan jadi tidak faham. Contoh saya kata sini, saya panggil Adriana ni. Adriana Danish. Saya nampak nama kat sini kan. Saya panggil dia lah. Contoh, Adriana. Ini, faham tak? Tak faham kan? Sebab apa? Sebab dia hanya ada permulaan. Penyudahnya tak ada. Ayat tak faham. Kalau saya kata pula, Arif. Sekolah. Arif, sekolah. Arif pun tak faham apa yang masukkan tu. Kalau saya kata dekat Arif, ini sekolah. Faham tak? Faham. Walaupun ada 2 perkataan sahaja, maka dia sudah menjadi sebuah ayat yang sempurna. Ini yang kamu kena faham. Dia kadang-kadang tak perlukan ayat yang panjang. Dia kadang-kadang perlu ayat yang pendek. Tapi kamu faham konsep dia. Permulaan dengan penyudah. Baik. Macam mana pula? Ada tak permulaan dia tu panjang, penyudahnya pendek? Ada. Kadang-kadang ada permulaan yang panjang, penyudahnya panjang. Ada permulaan yang pendek, permulaan dia pendek. Ada yang permulaan dia pendek, penyudahnya panjang. Ada permulaannya panjang, penyudahnya pendek. Macam ni, saya bagi ni dua-dua pendek. Dua-dua pendek je. Ini sekolah. Tapi bila kita terbalikkan perkataan tu, sekolah ini, dia dah tak jadi sempurna dah. Dia macam hilang punca lah. Kalau ini sekolah kita faham. Tapi kalau sekolah ini, dia perlu tak penerangan lagi. Sekolah ini tergantung. Sebab ada permulaan sahaja. Tidak ada penyudah. Maka sekolah ini perlukan penyudahnya. Tak kisahlah kamu nak buat apa. Kalau macam ni saya nak buat, saya nak pilih sekolah ini besar dan cantik. Jadi faham tak ayat ni?
Jadi elemen permulaan dengan penyudah ini kamu kena fahamlah konsep dia. Boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh. 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 Okey, baik. Tak apa, cakap je banyak-banyak. Saya suka kamu respon. Okey, baik. Kita masuk kepada camp. Camp ni apa? Kemahiran lah, kemahiran. 1.1. Kemahiran 1 tapi 1.1 subtopik dia. Tajuk dia kamu tulis tajuk dia penyudah satu. Penyudah satu. Apa yang dimaksudkan dengan penyudah satu? Maksudnya di sini adalah penyudahnya satu perkataan sahaja. Nanti penyudah ayat banyak jenis. Kita nak belajar yang ni adalah penyudah ayat satu ataupun satu perkataan. Baik, saya nak bagi contoh kepada kamu supaya kamu boleh buat ayat ni. Nanti kan kamu nak buat ayat, ada idea. Saya bagi contoh kepada kamu, contohnya adalah Ahmad seorang pelajar. Ahmad seorang pelajar. Adik-adik, mana dia adik-adik? Permulaan dan penyudah ayat adik-adik. Cuba tengok, cuba bahagikan mana permulaan, mana penyudah. Permulaan Ahmad, penyudah seorang pelajar. Permulaan Ahmad, penyudah Seorang pelajar. Seorang pelajar. pandai. Betul. Ahmad ini permulaan. Seorang belajar ini adalah penyudah. Baik. Bukan kat situ Ustaz, ada 3 perkataan. Saya kata tadi penyudah satu tu maksudnya satu perkataan. Tapi tengok kat penyudah tu ada 2 perkataan. Baik, saya nak bagi tahu adik-adik, dalam bahasa Arab penyudah bilangan ni tak ada tau. Penyudah bilangan tu tak ada. Kamu jangan cari seorang tu. Seorang, sebuah, seekor, sebiji, sehelai, itu namanya penjodoh bilangan. Bila kita terjemahkan dalam bahasa Melayu baru ada. Tapi bila kita nak terjemahkan dalam bahasa Arab, dia tak ada. Kalau sebuah rumah, jangan cari buah, kamu cari rumah, kamu terjemahkan sebuah rumah. Tak boleh. Sebuah tu tak ada. Se tu ada. Se tu satu maksudnya. Satu pelajar ataupun satu. Cuma penjodoh bilangan tu tak ada. Sebuah, sehelai-helai tu. Setandan, sesikat, seekor, sebiji. Tu tak ada. Jadi di sini kita terjemahkan. Cuba kita terjemahkan. Ahmad macam mana nak jadi? Ahmad belajar apa tadi? Kita dah tuliskan tadi belajar. Dekat nota tadi tu. Tolibun. Tolibun. Ahmad Tolibun. Jadilah 2 perkataan. Betul tak? Ini satu perkataan permulaan, satu lagi perkataan dekat penyudah. Okey, yang kita nak fokus ni penyudah. Kita nak fokus kepada penyudah ni lah. Baik, ciri-ciri penyudah satu. Ciri-ciri penyudah. Yang kita buat sekarang ni penyudah satu perkataan tau. Belum lagi penyudah ayat. Belum lagi. Ini penyudah satu saja. Tolibun. Ciri-ciri penyudah satu apa dia? Pertama. Ni kamu kena tahu. Tiada alif lam. Nampak tolibun tu ada alif lam tak kat depan dia? Tak ada kan? Tak ada. Dia tak boleh letak. Tak boleh letak alif lam. Yang kedua, baris depan. Dia baris depan tak? Tak. Ya. Baris depan lah tu. Ya. Cuma dia bertanwin. Bertanwin tapi dengan baris depan. Dia bertanwin sebab dia tak ada alif lam. Bila dia ada alif lam, dia akan jadi to atau libu.
Tapi talibun tu dia tetap baris depan. Cuma dia bertanwin lah. Dia bertanwin. Okey, yang ketiga. 3 je, tak banyak pun. Sama dengan permulaan LP. Sama dengan permulaan dari segi LP. Maksudnya apa? Cuba faham. Sama L jantina. atau P. Lelaki. Kalau dia punya depan tu muzakkar, dia kena samalah muzakkar juga. Kalau dia muannas, dia pun kena muannas lah. Boleh faham? Boleh. 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 Satu lagi dia kena 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni apa Ustaz? Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Kalau depan dia tu mufrad, maka dia pun mufrad. Kalau dia musanna, maka dia musanna. Kalau dia jamak, maka dia jamak. Boleh faham? Okey, cuba salin. Yang salin belum ni? Boleh. Boleh. Sudah salin. Dah. Dah salin dah? Dah. Siapa yang belum salin, salin dulu. Dah. Saya bagi 15 saat untuk kamu salin. Kepada yang belum salin, salin dulu. Siapa yang tengah menyalin, sila salin. Saya boleh adik-adik. Permulaan tu kita pakai nama khas. Nama khas tu nama orang lah, kita pakai nama orang. Okey, dah siap? Okey, cuba bawah tu nota. Bawah tu kamu tulis. Okey, latihan nombor 1. Sila terjemahkan ayat ini. Fatimah seorang guru. Sila terjemahkan. Fatimah muallimatun. Alimatun. Tulis. Lepas tu jarakkan tulis tu selang tau. Jangan rapat-rapat, selangkan. Fatimah seorang guru. Mana tadi ni? Ini. Okey. Dah siap Okey, terjemahannya Fatimah. Okey, terjemahannya. Okey, eja Fatimah macam ni. Siapa yang salah ejaan dia macam ni betulkan Fatimah muallimatun. Fatimatu muallimatun. Betul? Betul. 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 Baik. Nombor 2. Kalau betul nombor 2 pula. Zainab seorang jurutera.
Okey, satu lagi ayat. Dia juga seorang ibu. Zainab seorang jurutera. Dia juga seorang ibu. Okey, nak buat macam mana ni? Okey, dia apa dia? Dia pula. Juga apa juga? Juga Aidon. Saya tulis sini. Aidon juga. Juga. Eja Zainab jangan salah Eja Zainab. Zainab. Siap? Dah. Kalau dah siap boleh start. Dah siap, dah siap, dah siap, dah siap. Okey, bagus. Anda bagus. Okey. Senang je tu. Kamu dah belajar dah. Cuma saya nak betulkan je. Saya nak kamu lagi confirmkan dalam kepala tu, ingat. Bagi ingat lagi. Bagi mahir lagi. Jadi dah jadi apa? Okey, kita bincang jawapan dia. Zainab seorang jurutera. Dia juga seorang ibu. Macam mana kita nak buat? Zainab Zainabu Muhandisatun. Zainabu Muhandisatun. Okey, betul ke salah? Sama ke lain? Betul. Betul sama. Betul sama. Betul. Okay, sama Sama. Okey, dia kena samalah. Nanti kan tanyakan. Okey, perkataan ni semua saya dah bagi tadi dah. Semua saya dah bagi dalam kamu punya tadi telah. Dia juga seorang ibu. Hiya ke wa? Mestilah hiya. Ya. Ya. Hiya aidon umun. Ayat kelakar lah sikit. Tapi belum. Saya nak kamu faham permulaan dengan penyudah tu je. Okey, selesai? Selesai. Nombor 3. Dah. Selesai. Okey, nombor 3. Itu sebuah sekolah. Ia besar dan cantik. Itu sebuah sekolah, ia besar dan cantik. Okey, dan apa dan? Dan. Wah. Dan.
Okey, apa dia punya terjemahan? Terjemahannya adalah belum siap lagi. Dah siap dah? Okey, okey. Tanya kalau dah siap tulis type. Dah siap, dah siap. Saya tahu kamu dah siap. Arif Azmi dah siap, Ain Mardiah dah siap, Nur Husna dah siap, Nasuha dah siap. Apa lagi? Rizal Hakimi dah siap. Dahiyah Zalika, Atika Abdul Rahman, Didi Baturisya dah siap. Siapa lagi? Dah siap. Syamil Aiman dah siap, Bu Aiman dah siap. Saya tunggu siapa yang belum siap saya tunggu. Yang penting semua dapat ni. Ya, semua dapat. Okay, Raya Makil dah siap. Siti Umairah dah siap. Okay, bagus, bagus. Okay, saya consider semua dah siap dah Baik, kita bincang. Jawapan ni senang itu. Itu tadi kita dah sebutkan, itu. Til? Dah, tilka. 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 Tilka madrasatun. Ia besar dan cantik. Ia Kabi Roton. Wa jamilatun. Wa kabiratun wa jamilatun. Okey, selesai. Baik, senang? Nah. Senang. Senang. Okey, kalau senang senang. Kita masuk kepada kemahiran 1.2. Kemahiran 1.2. Dua. Penyudah satu bersifat. Apa pula ni Ustaz? Penyudah satu bersifat pula. Ya Allah. Kita ingin masuk ke apa ni? Okey, penyudah satu bersifat 1.2 okey. Baik, tadi contohnya 1.1 contohnya macam dah salin tajuk dah? Dapat tajuk dah? Dah. Ya. 1.1 tadi contohnya Ahmad seorang pelajar. Kita tukar pula 1.2 Ahmad, kita tukar, ditambah lagi seorang pelajar yang baik. Ahmad seorang pelajar yang baik. Baik, kita terjemahkan. Mana permulaan, mana penyudah ayat? Mana permulaan, mana penyudah ayat? Aman. Ahmad Ahmad permulaan seorang Okey, sinilah dia punya border di sini lah. Pelajar yang baik, penyudah. Border di sini. Okey, baik. Cuba kita terjemahkan. Ahmad. Pelajar seorang tadi tak ada seorang tak ada. Jadi Ahmad talibun yang baik. Okey, yang di sini tak ada yang. Sebab lepas dia ada sifat. Bila ada sifat, yang ni tak ada. Yang tu tak ada.
Ahmad talibun jadi apa? Baik solihun. Solihun. Ahmad talibun solihun. Baik, ini adalah misalkan ni permulaan. Ini penyudah. Yang ni adalah Sifat. Sifat. sifat kepada Sifat. penyudah. Sifat kepada penyudah. Yang kita nak tahu sekarang ni adalah ciri-ciri sifat, ciri-ciri sifat. Apa dia? Sifat ikut tuan. Sifat dia ikut tuan. Sifat dia mesti ikut tuan. Ahmad talibun solihun. Jadi dia akan jadi apa di situ? Maknanya apa yang diikut di situ? Pertama sekali, bila penyudah ayat tadi buang alif lam, tak ada alif lam, maka sifat ikut tak? Sifat ikut, tak ada alif lam. Okay, lepas tu tadi penyudah tu baris depan, dia ikut tak baris depan? Dia ikut juga baris depan. Satu lagi, lepas tu penyudah ayat, dia adalah muzakkar, maka sifat pun akan ikut muzakkar. Kalau penyudah tu muannas, maka dia akan ikut muannas. Kalau penyudah tu jamak, dia akan ikut jamak. Kalau musannah, dia akan ikut musannah. Itulah sifat. Suka, dia akan ikut keadaan tuan dia. Dia akan ikut keadaan tuan dia. Boleh faham? Boleh. Dah salin belum? Dah salin dah? Sudah. Sudah Ustaz. Sudah. Okey, cuba buat latihan ni. Okay, sikit lagi kita habis Boleh Dalam 5 minit lagi kita habis, boleh? 5 minit lagi. Boleh. Boleh Ustaz. 5 minit lagi. Boleh Ustaz. Boleh. 5 minit lagi ke? 50 minit lagi. lagi. Boleh. Okey, baik. Nombor 1. Buat latihan Zaid seorang pengetua yang rajin. Pengetua apa pengetua? Mudir. Mudirun. Mudir. Rajin apa rajin? Rajin atau tak rajin? Rajin biasanya pakai mujtahidun atau nasyitun boleh juga. Nasyitun. Rajin. Okay, siap? Dah bagi jawapan, siap-siap dah bagi jawapan tu kan? Sudah. Dah. Okay, jawapannya apa? Okay, sabar dulu, sabar. Tunggu kawan yang belum siap lagi, sabar kejap. Dah siap, begitu dah siap Dah siap.
Okey. Kita bincang jawapan dia. Okey, Eja Zahid macam ni, Eja Zahid? Zahid macam ni. Zaidun. Ini nama orang, Zaidun mudirun mujtahidun. Sama tak? Sama. 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 Okey, kalau sama, okey betul. Okey, kalau betul tandingkan right. Kalau ada yang salah, betulkan mana yang salah. Okey. Okey, baik. Okey, jadi adik-adik, insya-Allah untuk hari ini sampai sini sahaja dahulu. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi kan esok. Pada jam berapa nanti Ustaz akan bagi tahu lah. Ustaz akan beritahu balik Okey, baik adik-adik, insya-Allah saya mohon maaf kalau ada salah silap sepanjang 2 jam ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada esok hari.